Salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan terkini Presiden PAS yang mana mengatakan biarkan anjing menyala, yang mana ini adalah ditujukan kepada PH, dan di sini dia juga berpesan kepada jemaah menteri mengatakan bahawa jangan pedulikan tuduhan dan dakwaan dilemparkan Pakatan Harapan PH dan sekutunya setelah mereka gagal menebuk atap dan memecah dinding Gabungan Perikatan Nasional. Ini yang kita lihat apabila dia cerita bahawa PH itu nak menebuk atap ataupun nak memecahkan dinding Perikatan Nasional. Ini Presiden PAS pada saya dia dah tua, mungkin nyanyok lah kenyataan dia, kerana kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin itu tumbang bukan disebabkan oleh PH, tetapi disebabkan penarikan oleh UMNO, iaitu kita tahu 15 orang yang menarik sokongan itu, dan kerajaan itu tumbang lah, bukan PH. Dan di sini juga apabila disebut cerita menebuk atap nih, Presiden PAS harus sadar bahawa PAS pasti kalah, UMNO pasti kalah. Tetapi kenapa kerajaan itu boleh terbentuk hari ini? Kerana hasil pengkhianatan yang mana Presiden PAS sendiri bersama dengan UMNO berjaya menebuk atap kerajaan Pakatan Harapan untuk membawa geng Sikitul dan mereka yang nak mengkhianat, iaitu Parti Bersatu, bergabung untuk dirikan kerajaan yang ada hari ini. Ini adalah kenyataan yang perlu Presiden PAS tahu dan orang-orang PAS tahu. Dan di sini juga kita tahu PAS bertanding 100 lebih kursi, tetapi hanya menang 19. Jadi di sini kita lihat betapa teruknya, 10% pun PAS tak boleh menang. Dan di sini juga kita harus lihat bahawa apabila PAS bertanding begitu banyak kursi dahulu, kita juga dengar PAS ada menerima duit sebanyak 90 juta daripada UMNO, yang mana kenyataan ini juga tidak disangkal oleh orang-orang UMNO. Dan juga Presiden PAS pada awalnya cuba menyangkal apabila pendedahan ini dikeluarkan oleh Sarawak Report. Jadi PAS dan Presiden PAS telah pun menyaman Sarawak Report. Tetapi akhirnya Presiden PAS tarik saman kepada Sarawak Report dan membayar denda kepada Sarawak Report yang mempunyai berjumlah yang agak besar, berjuta. Jadi kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS hari ini dan juga yang telah pun saya katakan terima wang daripada UMNO ini tadi, beranikah dia menceritakan perkara ini kepada media ataupun menjawab apa yang saya pertanyakan ini? Jika betul ada terima, bermakna Presiden PAS selama ini menjual agama, kerana dia menerima duit itu sebagai satu bentuk rasuah 90 juta daripada UMNO. Ini adalah satu yang kita lihat. Selama ini dia mencerita tentang agama lah, itu inilah, menyangkal sana menyangkal sini, spin sana spin sini, akhirnya terbocor juga. Itu isu dia. Yang kedua, dia di sini mengatakan juga bahawa kabinet kita semula ni sebenarnya adalah ibarat mata rantai yang bersambung daripada gabungan parti sama yang gagal dipecahkan oleh pembangkang, termasuk cubaan curi ahli parlimen. Ini juga satu tuduhan Presiden PAS. Itulah saya kata, Presiden PAS ni nyanyok, maaflah cakap, kepada orang yang menyokong PAS ni. Siapa yang curi ahli parlimen siapa? Hari ini sampai hari inilah, detik inilah, belum ada daripada barisan yang sana masuk ke dalam PH. Kalau betul nak curi, PH dah ambil balik ni. Tetapi kerana pendirian Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak begitu, maka tidak berlaku sesuatu yang kita lihat, iaitu mencuri ahli parlimen. Yang mencuri ahli parlimen ini adalah kamu orang daripada awal. Isu katak-katak melompat ini adalah daripada hasil kerajaan yang diawal oleh Perdana Menteri lama Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu scheme of thing dia, yang mana hari ini juga kita lihat kerajaan yang terbentuk ini adalah hasil lama. Jadi jangan Presiden PAS keluarkan kenyataan seperti ini, kerana dia mengeluarkan kenyataan fitnah pada saya, yang mana pula dia melihat kenyataan kabinet kita semula ni, ini bukan sahaja dikeluarkan oleh pimpinan tertinggi Pakatan Harapan, iaitu Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi ini adalah dilihat oleh rakyat. Kerajaan ini gagal bukan dibuat oleh Pakatan Harapan ataupun oleh rakyat. Kerajaan itu gagal adalah disebabkan PAS yang bersama kerajaan ini juga tidak memainkan peranan.
PAS masuk dalam kerajaan hanya nak jawatan, tidak tahu buat kerja pun. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS seperti ini. Presiden PAS sendiri tidak tahu buat kerja, makan gaji buta sebagai duta khas bertaraf menteri. Ini jelas. Jadi saya sebagai rakyat melihat kenyataan yang dikeluarkan seperti ini, agak juga emosi melihat, tetapi karena ya kita tahu orang yang sudah berada di penghujung politik seperti inilah, karena mereka tahu PRU ke-15 ini nanti parti PAS akan berkubur. Saya yakin itu. Jadi tidak perlu hari ini nak mengeluarkan kenyataan seperti ini yang mana dia menyalahkan PH, tetapi dia tidak sadar bahawa apa yang PAS lakukan adalah bertentangan dengan demokrasi negara ini. PAS sendiri nak bercerita tentang janji PH. Janji PAS sendiri PAS tak boleh tunaikan. Saya harap lepas ni Menteri Agama baru yang daripada PAS ni buktikanlah. Kalau berani buktikan di parlimen apa janji PAS. Apabila dulu ceramah mengkritik, dia juga kita tahu Menteri Agama daripada PAS ni pun dulu dia mengkritik hebat UMNO. Tetapi hari ini dia dilantik, yang mana juga pemimpin-pemimpin PAS yang memegang kementerian tu buatlah kerja, tidak perlu nak mengkritik PS. Pembangkang itu kerja dia memang membangkang. Tapi kalau kenyataan yang seperti ini, maka tidak perlu pun pemimpin pembangkang itu keluar. Cukup kami rakyat di sini yang menjawab isu yang seperti ini. Karena Presiden PAS sedarlah sikit. Undi itu, kamu jadi pemimpin itu undi daripada rakyat. Sampai bila kamu nak membohong rakyat dengan menjual isu agama? Itu saja pada saya, pandangan saya rakyat. Jadi, untuk dia nak bergerak lama dalam politik ini, untuk dia nak membuatkan rakyat emosi dengan kenyataan tindakan seperti ini, pada saya ini bukan zaman. Jadi dia cuba mempengaruhi rakyat, memutar fakta, memutarbalitkan apa yang diperkatakan oleh dia ini tadi. Sebenarnya dia sendirilah yang melakukannya. Tebuk atap Presiden PAS juga ikut terjebak melakukan, membawa PAS bergabung dengan kerajaan ni. Apalagi yang dikatakan mencuri wakil rakyat pun parti yang PAS sokong juga gabungan mereka. Jadi tidak ada isu yang saya lihat di sini bahawa kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS apabila berkata seperti ini seolah-olah dia ludah ke langit, jatuh ke muka sendiri. Tidak ada kepentingan pun untuk rakyat. Apa yang PAS nak buat pun dalam kerajaan tidak ada satu pun janji dia tunaikan. Menjadi menteri pun kita tahu tak ada apa pun bentuk kebaikan kepada rakyat Malaysia ni keseluruhan, hanya makan gaji buta. So saya harap lepas ni Presiden PAS nak menceritakan anjing menyalak tu, siapa dia? Bukankah yang menyalak itu adalah daripada gabungan mereka sendiri? Ini harus Presiden PAS sedar lah. Jangan dia membuat tomahan kepada PH. Kerana lepas ini last ini terakhir mungkin PAS boleh bergabung dengan mana-mana kerajaan. Kerana kita tahu dia dengan UMNO pun tidak boleh ngam. Dia sekarang ni nak berkawan dengan Bersatu. Tetapi lepas ini Bersatu dah tak kuat, dia kembali balik kepada UMNO. Lepas ni apa lagi dia nak buat? Saya harap pimpinan PH selepas ni akan datang pun jangan terimalah PAS ni. PAS ni adalah parti yang memecah belahkan bukan saja kaum, tetapi memecah belahkan parti. Mereka cuma ambil keuntungan daripada pergabungan mereka bersama parti lain dan kaum-kaum lain. Ini yang kita lihat. Apabila mereka dah keluar daripada parti, bukan saja parti dikritik, tetapi dengan kaum-kaum orang pun dia kritik. Jadi pada saya, sebagai rakyat, saya lihat ini tidak baik. Kerana kita di sini, Malaysia ni, hidup berbilang kaum. Kita ini dimerdekakan, diserahkan oleh British dulu, supaya kita ini menjaga hak berbilang kaum. Jadi PAS harus paham di situ. PAS juga harus menghormati MA 63. Jangan PAS sedap-sedap je nak cakap. Ini Malaysia macam PAS punya, ataupun macam satu kaum punya, macam satu agama punya. PAS harus menghormati MA 63. Tanpa MA 63, maka tidak ada pergabungan, tidak ada nama Malaysia. Dan juga kita harus ingat bahawa MA 63 itu juga jelas juga menjaga keharmonian kaum. Harus ada hak-hak kaum lain juga. Jangan kita memikirkan kepentingan pribadi saja. Jika PAS fikir bahawa mereka tidak suka dengan MA 63,
Duit yang ada di pusat yang kamu berebut itu adalah duit hasil daripada minyak Sarawak. Saya boleh akui bahwa Petronas itu mungkin ditubuhkan oleh orang-orang UMNO, tetapi saya nak beritahu, kalau setakat tubuh Petronas tanpa ada minyak, tanpa ada gali hasil bumi, juga tidak ada guna. Jadi di mana hasil itu nak diperolehi itu adalah daripada tanah Sabah dan Sarawak. Jadi Presiden PAS harus sedar di situ. Masa Menteri Keuangan Lim Guan Eng memberi dana kepada Presiden PAS dulu, pada PAS lah, bukan Presiden PAS. Kemana dana itu pergi? Kenapa beli mesdis? Kenapa tidak bantu rakyat Kelantan? Jadi ini isunya. Jadi dia orang ini boleh spinkan cerita dan menjualkan isu agama untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk keseluruhan rakyat tidak ada. Memang saya juga dikritik karena saya mengkritik parti mereka, tapi saya kritik karena dia mengkritik PHS. Wajar saya sebagai rakyat biasa yang menyokong kepada parti PHS, maka saya kritiklah dia. So itulah penjelasan saya berkenaan dengan isu Presiden PAS ini yang suka membinatangkan orang, yang mana pada saya rakyat, dia sendirilah binatang. Karena dia tidak sadar apa yang dia cakap, suka membinatangkan parti orang, kaum orang, bagai-bagai, semua ada kita dengar. Apa nih, pemimpin jenis apa seperti ini? Ini pedaslah pandangan saya, karena dia sebagai pemimpin, dia tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang seperti ini. Walaupun bergurau, tetapi itu adalah mencerminkan. Anjing itu kamu umpamakan PHS itu. Bermakna pemimpin PHS itu semacam anjing. Jadi sangat tidak baik. Bermakna bila kamu umpamakan PHS ataupun kalau dia kata tidak PHS, anjing menyala, itu adalah rakyat Malaysia. So sekian pencerahan saya berkenaan dengan isu Presiden PAS ini yang suka menuduh yang sembarangan. Sekian, terima kasih.